Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ikram muslimin, hak-hak seorang muslim. Hadis ke 130. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha minkumul yawma sa'ima qala Abu Bakr radhiyallahu anhu ana qala faman ittaba'a minkumul yawma janazatan qala Abu Bakr ana qala faman at'ama minkumul yawma miskinan qala Abu Bakr radhiyallahu anhu ana qala faman 'ada minkumul yawma marida qala Abu Bakr radhiyallahu anhu ana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Rawahu Muslim bab min fadail Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah antara kamu yang berpuasa pada hari ini? Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, siapakah di antara kamu yang telah mengiringi jenazah pada hari ini? Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, siapakah antara kamu yang telah memberi makan kepada orang miskin pada hari ini? Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, siapakah di antara kamu yang telah menziarahi orang sakit pada hari ini? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, saya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sahaja yang terkumpul amalan-amalan ini padanya pasti akan memasuki syurga. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ikram muslimin, hak-hak seorang muslim. Hadis ke-130 ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang telah banyak kali kita kenalkan, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 5,000 lebih hadis yang dia riwayatkan. Dan hadis ini dia menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu hari Nabi dikumpulkan para sahabat. Nabi dikumpulkan para sahabat pada satu hari yang ni bukan pada waktu pagi, pada waktu petang ataupun malam lah. Bila kita baca hadis ni, kita memahami teks hadis ini. Maka Nabi bila kumpulkan para sahabat tu, Nabi pun bagi ceramah. Nabi ditanya para sahabat, wahai para sahabat, man asbaha minkum yawma sa'iman, siapa hari ni puasa? Dia tanya macam ni, hari ni lah hari Khamis kan. Dia tanya dengan para sahabat, siapa puasa hari ni? Kemudian para sahabat yang lain diam je tengok. Abu Bakar jawab, dia kata, saya Rasulullah. Tengok yang puasa seorang je, Abu Bakar, yang lain tak dijawab. Kemudian Nabi tanya lagi, yang pertama dia puasa. Nabi tanya, hari ni ada tak siapa-siapa pergi mengiringi jenazah, kalau ada jenazah yang mati? Sahabat diam. Abu Bakar kata, saya. Dua perkara dah. Kemudian Nabi dia tanya lagi, siapakah faman at'ama minkum al-yawma miskinan, siapa hari ini ada memberi makan orang miskin, ada derma, ada infak bagi orang miskin makan? Sahabat diam. Abu Bakar kata, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi dia tanya lagi, siapa pada hari ini ada menziarahi orang sakit? Sahabat diam. Abu Bakar je yang jawab. Abu Bakar kata, saya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Nabi kata, majtama'an fimri'in illa dakhalal jannah. Nabi beritahu pada sahabat, sesiapa di antara kamu yang ada perkara-perkara ini dalam dirinya, dia pasti akan masuk syurga Allah. Siapa di amalan-amalan ini? Apa di amalan yang disebutkan oleh Nabi itu? Yang pertama, dia berpuasa. Kemudian yang kedua, dia mengiringi jenazah bila ada jenazah mati. Kemudian yang ketiga, dia ada memberi
makan kepada orang miskin. Dan yang keempat, kata Nabi SAW, dia ada menziarahi orang sakit. Jadi ini kelebihan. Tajuk ni pun dia tulis. Tajuk kelebihan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini disebutkan dalam riwayat bahawa pintu syurga tu ada 8. Jadi pintu syurga ni nanti dia akan melambai-lambai. Dia akan memanggil penghuni-penghuni syurga yang layak untuk masuk syurga. Kemudian Nabi SAW menceritakan bahawa syurga ni nanti dia akan panggil. Panggil orang-orang yang layak untuk masuk dalam syurga dia. Kemudian sahabat dia tanya, siapakah yang akan dipanggil oleh ke-8 pintu syurga itu? Maka Nabi SAW disebut orang di antaranya yang layak kena panggil dengan 8 pintu syurga itu ialah Abu Bakar As-Siddiq. Sebab dia amalan dia, semua benda-benda baik ada pada dia. Dalam satu hari itu, semua benda dia ada buat benda-benda baik. Sebab pintu syurga tu ada yang namanya pintu puasa, ada yang pintu bahagian sedekah, bahagian infak, bahagian ziarah orang sakit. Dia ada bahagian-bahagian dia lah, partition-partition dia. Maka bakar ni kelebihan dia, semua benda tu dia buat dalam satu hari. Dan bila kita baca hadis ini, kita dapat faham satu kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana amalan dia ni memang hebat. Dan Nabi disebut kalau nak timbang iman semua orang Islam, sahabat Nabi SAW yang ada pada kita itu, nak timbang dengan iman Abu Bakar tu, iman Abu Bakar tu lagi berat. Tengok betapa hebatnya, ketinggiannya Abu Bakar itu di samping para sahabat yang lain. Itu disebut iman, ini disebut amalan pun kita dah nampak. Dengan puasanya, dengan mengiringi jenazah. Kadang-kadang bila ada orang mati ni, kita semayang ni je, semayang jenazah. Tapi nak pergi hantar ke kubur, kita tak buat. Tapi yang Nabi sebut dalam hadis ni bukan menyembahyang ke jenazah, tetapi mengiringi jenazah itu hantar ke kubur. Kemudian dengan infaknya, dan juga tengok, dengar je orang sakit, dia sensitif pergi ziarah. Dengar dia orang sakit je, dia pergi ziarah. Lembutnya hatinya, perasaan kesian yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq itu jauhlah berbeza dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau compare yang kita ni lagi jauh. InsyaAllah tuan-tuan mulia, bila kita baca hadis-hadis ni, moga sifat-sifat yang baik ada pada Abu Bakar, para sahabat ni akan turun pada kita sedikit sebanyak. InsyaAllah kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, sallallahu alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.